Okey, selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan jawapan bagi praktis sumatif 10. Okey, mari kita lihat soalan 1. Gambar foto 1 menunjukkan 2 jenis kaedah perubatan. Kita dah belajar 3 jenis, so kat sini ada 2 jenis. Okey pelajar, apakah jenis kaedah perubatan M dan N? Okey, siapa yang dah ikuti nota teacher yang sebelum ni dia tahu. Yang pertama ni dia tunjukkan acupuncture, right? Dia memasukkan jarum-jarum halus ke dalam tubuh badan seseorang. Okey. Okey pelajar, kita lihat. Okey, soalan 1 Jadi kita tahu kita ada 2 kaedah. Yang pertama adalah kaedah M dan kaedah N. Okey, M ni kita tahu jawapan dia apa? Perubatan komplementari. Okey, perubatan komplementari. Manakala yang kedua adalah perubatan moden. Okey, menggunakan ubat-ubatan. Okey, satu masalah kesihatan. Apa masalah kesihatan? Menggunakan kaedah M. Kalau awak rujuk balik nota yang cikgu terangkan sebelum ni, kaedah M ni biasanya digunakan di samping kaedah perubatan moden. Okey, sebagai rawatan susulan selepas penyakit-penyakit kronik seperti kanser dan sebagainya. Okey pelajar, so keyword dia apa? Satu masalah kesihatan yang boleh dirawat. Kalau awak masih ingat, cikgu pernah sebut kaedah komplementari ini banyak digunakan dalam rawatan susulan bagi kanser, bagi masalah otot, masalah tekanan, stres. Okey pelajar. Awak boleh bincangkanlah nanti Okey, cikgu hanya bagi keyword sahaja. Okey. Bagi jawapan B tadi apa? Rawatan. Ia dianggap sebagai rawatan susulan. Okey. Rawatan susulan selepas rawatan bagi penyakit-penyakit kronik seperti kanser, masalah otot, lenguh, peredaran darah tidak lancar, melegakan tekanan dan stres. Okey, lihat soalan C. Berikan 3 jenis ubat yang digunakan dalam N. Okey, kita ada 3 jenis ubat yang kita sudah belajar. Cikgu ambil ruang dekat sini C. Okey, kita dah belajar 3 jenis ubat. Ubat apa tu kalau awak recall balik? Perubatan moden. Okey, yang pertama adalah analgesic. Okey. Yang kedua adalah antibiotik. Maaflah tulisan teacher macam doktor sikit. Nanti saya akan bagi awak jawapan sebenar. Okey. Yang ketiga adalah psikoterapeutik. Okey, dia kata 3 jenis ubat dengan dalam kaedah perubatan N dengan kegunaan. Okey, kita tahu analgesik untuk melegakan kesakitan. Okey, seperti sakit kepala, migrain, apa lagi, demam. Manakala antibiotik pula pelajar adalah digunakan bagi merawat penyakit daripada bakteria ataupun patogen. Contoh apa? TB, sifilis. Bolehlah bagi contoh-contoh yang lain juga Terapeutik kita tahu berkaitan dengan mental bagi merawat penyakit mental Apa penyakit mental yang boleh dirawat dengan menggunakan kaedah psikoterapeutik ni? Okey, seperti apa? Kemurungan, kegelisahan. Boleh pelajar? Okey. Seterusnya soalan D. Kaedah perubatan M didapati kaedah perubatan M dikatakan boleh digunakan bersama kaedah N. Kan cikgu dah cakap kan rawatan susulan. Okey, dalam keadaan tertentu. Jadi berikan kewajaran. Okey, wajar macam mana tu? Okey, M ni dia kalau kita tahu kaedah N ni adalah perubatan moden. Perubatan moden ni kita banyak menggunakan ubat-ubatan kimia. Jadi ada ubat-ubatan atau rawatan-rawatan tertentu yang memberikan kesan sampingan. Contohnya selepas rawatan kanser, selepas dapat radiasi, awak tengok
ada orang sampai rambut dia gugur, dia mengalami depresi, dia tidak lalu makan, dia mengalami lemah tubuh badan, lemah otot, saraf dan sebagainya. Jadi dia perlu mengambil rawatan susulan komplementari. Contohnya pergi mengurut, pergi akupunktur dan sebagainya. Okey, awak kena terangkanlah. Jadi kaedah perubatan M ni dapat menghilangkan kesan sampingan ubat yang digunakan dalam rawatan perubatan N. Sebagai contoh dalam rawatan radioterapi kanser, awak kena terangkanlah. Okey pelajar. Okey, itu sahaja untuk soalan 1. Tapi cikgu kan dah kata cikgu akan bagi jawapan. Okey, ini dia punya jawapan lengkap. Awak boleh cikgu copy dekat sini Okey. Jadi selepas awak dah buat, awak boleh rujuklah. Betul tak? Cikgu paste dekat sini. Okey. Okey pelajar. Okey Jadi cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu paste jawapan ni agar pelajar yang tak faham masa cikgu terangkan tadi bolehlah rujuk kepada jawapan sebenar. Tapi yang penting awak buat dulu baru awak semak Okey, pergi pada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Radikal bebas merupakan salah satu penyebab berlakunya masalah kesihatan pada seseorang individu. Jadi pelajar dia minta awak huraikan cara radikal bebas ini terbentuk. Okey, apa cara radikal bebas terbentuk? Okey, dia punya keyword, dia ada satu proses yang kita bincangkan dalam nota kalau masih recall lagi. So radikal bebas ni terbentuk melalui satu proses yang dipanggil sebagai proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ni disebabkan oleh dua faktor iaitu faktor luaran dan faktor dalaman pelajar. Faktor luaran tu daripada asap rokok, asap daripada kilang, radiasi, apa lagi sinaran matahari dan sebagainya. Manakala faktor dalaman ada dua iaitu metabolisme dengan satu lagi keradangan. Okey. So inilah cara awak huraikan. Okey, dua faktor. Baru je cikgu sebut. Okey. So ulang baliklah untuk soalan B tadi. Apa dua faktor yang cikgu cakap tadi? Kita ada dua faktor iaitu faktor luaran seperti asap rokok, asap kilang dan lagi satu adalah faktor dalaman seperti metabolisme dan keradangan. Rujuk balik nota terangkan dua faktor itu. Okey, huraikan sebab radikal bebas tidak menjadi masalah pada sesetengah individu. Tetapi boleh menjadi punca masalah kesihatan pada individu yang lain. Ini biasanya disebabkan oleh, kalau kita fikir secara logik, ada orang dia mudah mendapat penyakit, ada orang tidak mudah mendapat penyakit. Orang yang mudah mendapat penyakit ni biasanya dia terdedah kepada proses pengoksidaan. Contoh dia banyak terdedah kepada faktor luaran seperti asap rokok. Dia sendiri kuat merokok. Tinggal di tempat yang tercemar, sangat terdedah kepada sinaran matahari dan sebagainya. Dan dia tidak mengambil makanan yang mengandungi antioksidan. Manakala orang yang sihat ni pelajar, dia biasanya banyak mengamalkan makanan-makanan yang sihat, yang membekalkan antioksidan. Antioksidan ni kita tahu dia akan menderma elektron kepada radikal bebas. Kalau kita tak makan banyak antioksidan, radikal bebas ni dia akan menyerang sel-sel yang sihat dalam tubuh badan kita. Okey, jelas? Jadi awak boleh terangkanlah bagaimana Okey, bagi kebanyakan individu, radikal bebas yang terbentuk secara semula jadi akibat faktor dalaman, kebiasaannya akan dineutralkan oleh bahan antioksidan dalam makanan yang diambil. Bagi individu yang terdedah kepada faktor luaran,
secara berlebihan seperti asap rokok, asap kilang, radiasi. Jadi banyak radikal bebas yang terhasil dan tidak dapat dineutralkan oleh bahan antioksidan daripada makanan. Okey. Jadi pelajar, hal ini boleh membawa kepada masalah kesihatan akibat kehadiran radikal bebas berlebihan di dalam badan. Cikgu dah bincangkan semua jawapan. Okey, cikgu akan bagi juga jawapan sebenar. Sebab ada yang kata tulisan teacher tak jelas lah. Okey, sukar untuk menulis di atas skrin. Okey, cikgu copy. So lepas awak buat praktis sumatif ni, awak boleh semak lah. Okey, biasanya cikgu akan forward video lepas awak buat kan. Jadi awak boleh semak. Okey, mana tadi jawapan kedua Okey, sambungan dia di sini. Okey, lepas siap, bolehlah semak jawapan dengan yang cikgu paste dekat sini. Ini adalah jawapan bagi nombor 2A, B, okay, ini C. Okey, ini jawapan bagi C. Okey, cikgu dah terangkan, cuma ini untuk awak lebih nampak dengan jelas. Okey, kita akan bincangkan soalan nombor 3 pelajar. Okey, cantik buah-buahan. Gambar foto 2 menunjukkan buah-buahan yang kaya dengan antioksidan. Tadi kita dah tengok radikal bebas. Sekarang antioksidan. Ini yang cikgu kata bahan antioksidan ni akan mendermakan elektron kepada radikal bebas yang kekurangan elektron dan menyerang sel-sel tubuh yang sihat ni. So bila awak banyak mengambil antioksidan, jadi banyaklah sel-sel yang repair yang dibaiki oleh bahan antioksidan ni. Radikal bebas ni akan berkuranglah dalam tubuh awak. Okey, apa maksud antioksidan? Bahan antioksidan pelajar. So kita tahulah. Okey, bahan ni kita boleh perolehi secara kimia iaitu melalui ubat-ubatan tertentu ataupun melalui makanan semula jadi bahan semula jadi. Jadi macam mana nak tulis maksud dia? Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang boleh diperolehi daripada sama ada kita boleh peroleh daripada sintesis kimia ataupun apa lagi satu cara. Boleh diperolehi melalui sintesis kimia atau tumbuhan semula jadi. Okey? Tumbuhan semula jadi. Jadi apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian yang lebih stabil akan terhasil. Jadi ini akan memberhentikan proses pengoksidaan. Okey? Soalan B. Jelaskan peranan bahan antioksidan dalam tubuh manusia. Very simple answer kan? Melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan juga boleh dianggap sebagai pertahanan terhadap risiko sesetengah penyakit. Contohnya ada orang begitu mudah untuk mendapat selesema. Ada orang susah dapat selesema. Yang mudah dapat selesema ni biasanya pelajar dia kurang makan makanan yang mengandungi antioksidan. Okey, berikan 3 jenis bahan antioksidan dan sumbernya. Ini dah ada dalam buku teks awak ada 5. So dia minta 3 sahaja pelajar. Recall balik nota dalam buku teks. Teacher dah tolong screenshot untuk awak. Ada 5 kan? Beta carotene, lutein, lycopene, vitamin C dan vitamin E. So soalan minta 3 sahaja, awak boleh pilihlah mana-mana 3. Okey So selesailah membincangkan soalan 3 pelajar. Okey, kalau nak semak jawapan, sekejap cikgu copy dan paste untuk awak. Okey. Ada 2 naik balik.
Okey, ini adalah jawapan dia bagi soalan nombor 3. Okey, sambungan. Sebenarnya semua jawapan ini ada di bahagian nota Awak kena membaca dan mencari jawapan sahaja. Sebenarnya jawapan dia tak perlu susah pun. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks awak di bahagian nota. Okey, saya dah mudahkan awak. Ini adalah jawapan bagi soalan nombor 3. Jawapan A, jawapan B, okey C Cikgu cakap tadi ada 5 kan? So dia minta 3 sahaja. Awak boleh pilih lah mana-mana 3 yang sesuai. Okey, beta karotin, lutein, likopena, okey, vitamin C. Dia tak masukkan vitamin E. Okey. Dia tak masukkan vitamin E alpha tocopherol. Okey, dia terdapat dalam minyak, okey, dalam kekacang. Okey pelajar. Ni jawapan bagi soalan 3. Okey, sekarang kita lihat soalan yang terakhir, soalan 4. Okey, dia tunjuk kaedah rawatan komplementari. Kita tengok pun kita tahu ada orang sedang mengurut. Urut ni kalau awak masih ingat, cikgu ada terangkan, urut ni untuk apa? Dia untuk memanipulasikan tisu lembut. Lepas tu kita urut dengan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Rujuk balik nota. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Kaedah urut. Okey. Urut ni dipanggil sebagai apa? Memanipulasi tisu lembut. Okey. Macam mana cara manipulasi? Kita akan gunakan bahagian apa? Tangan, apa lagi? Jari dan penumbuk. Rujuk balik nota. Okey. Bila kita stres, ada orang suka pergi mengurut kerana bagi mereka bila peredaran darah dia lancar, dia rasa kurang stres dia. Okey. Cikgu ambil jawapan sebenar untuk awak lebih faham. Jadi setiap kali buat latihan, make sure cuba dulu. Okey, barulah rujuk jawapan yang teacher paste dekat sini. Okey. Tujuan teacher letak jawapan sebenar adalah ada di antara para pelajar yang komplain. Satu, tulisan bila tulis atas skrin tak cantik. Satu lagi, bila teacher terlalu laju, ada kawan-kawan awak yang tidak dapat menyalin dengan laju. So kita bantu mereka lah. Okey, ini jawapan soalan nombor 4. Okey. 1. Ni soalan 1. Soalan 2. Okey. Lepas tu kita ada soalan 3. A, B, ni C. Okey pelajar, then ni soalan 4. Okey, itu sahaja untuk PDPR kita pada kali ini. Jumpa lagi dalam kelas akan datang